Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis, pengurusi masjid, tuan-tuan imam di jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berhimpun rasanya seperti mana kebiasaan setiap tahun masuk bulan Rabiul Awal kita meraihkan peristiwa sejarah agung kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kebiasaan perangkat masjid ada dengan salawat dan salamnya, tazkirah, tausiahnya, ceramahnya, perarakannya. Kesemua itu satu perkara yang sangat dianjurkan, yang menjadi tradisi tahun ke tahun, zaman ke zaman, yang diteruskan oleh generasi ini, yang dipertahankan oleh orang tua dulu. Bukan benda yang bid'ah, yang menyesatkan, tapi kalau yang perlu dipertahankan. Alhamdulillah, Masjid Batu Ampar saya rasa macam kali kedua saya sampai. Dulu saya pernah sampai. Jadi alhamdulillah, setiap tahun dengan majlis umpama ini mungkin sedikit berbeza, tapi yang penting tujuan dan matlamatnya sama. Jadi hidangkan dengan cerita sirah Nabi. Ada yang menggunakan ruang ini untuk bersedekah, i'tikaf, dan seumpama. Mudah-mudahan kesemua ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mudah-mudahan menjadi sampai kepada syafaat yang akan diterima oleh besok yaumul qiyamah insya-Allah. Sebelum saya menerangkan tausiah dan ceramah ini, saya ingat terfikir tadi, tak terfikir rumahnya untuk fikir untuk buat selawat sikit lah, tuan-tuan ikut lah. Selawat lain sikit. Kalau yang tadi ni dah beratus tahun lengkok sama tu kan, selawat juga. Lengkok lain sikit. Yang boleh ikut lah, asal boleh ikut. Kita selawat sikit dalam lebih kurang 2-3 minit. Boleh? Boleh kan? Tak payah berdiri lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala
مقام عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya telah Allah Ta'ala kurniakan, menghadiahkan. Manna Allah, kepada siapa Allah kurnia dan menghadiahkan yang terbaik ini? 'Alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Apa kurniaan Allah yang sangat bernilai dan berharga ini? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Ta'ala membangkitkan seorang rasul, mengutuskan seorang rasul kepada mereka yang beriman, rasul daripada kalangan mereka. Mana daripada kalangan manusia Allah tidak bangkit dan pilih daripada kalangan jin ataupun yang lainnya. Nanti seorang rasul daripada kalangan manusia. Bermula Allah Ta'ala meletakkan seorang manusia yang paling mulia dan agung serta sempurna. Tidak ada satu makhluk ciptaan yang paling sempurna melainkan manusia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada segala, lebih mulia daripada segala. Sebut saja apa ciptaan Allah daripada kalangan makhluk, senaraikan saja. Tidak lebih hebat dan mulia juga sempurna berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga, dia tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Allah ciptakan arasy, dia tidak lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cipta apa saja. Bahkan satu riwayat disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannata wan nar aw kama qala. Satu riwayat laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalaiqa kullaha aw kama qala. Kalau tidaklah dikarenakan engkau hai Muhammad, dalam satu hadis qudsi Allah firman, kalau tidak dikarenakan engkau Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Kalaulah tidak dikarenakan engkau Muhammad, aku tidak menciptakan makhluk sekaliannya.
Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Cucuk susuk betul-betul dalam jiwa kita. Ini manusia tu hebat. Dan selalu kita sebut dia bukan bermusim nak sebut dah salawat Nabi ni. Cuma kita raikan sempurna kelahirannya supaya kita ni sentiasa merasakan kelahiran Nabi ini sebuah rahmat yang besar dan agung dari Allah Ta'ala. Tak ada dah. Dan untungnya Allah menghidupkan, mentakdirkan kita ni ada di zaman ataupun ada sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita seharusnya dan sewajibnya berterima kasih, syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab daripada usaha juga tutup kita nonyang kita dulu. Ini bukan sekarang 2-3 tahun maulid ini. Tak, ratus tahun kan. Atuk-atuk kita yang dulu buat benda ni, ya, maulid ni tentang kerjaan-kerjaan yang adalah sawa-sawa sumbang mengantarkan dah mula di kerjaan-kerjaan ni je. Mula maulid ini bid'ah, ya. Mungkin kalau di bulan-bulan luar ni adalah 30 tahun sudah, 30-40 tahun maulid bid'ah soseng. Yang Malaysia ni yang agak tentang ini baru juga kan, tempoh 10 tahun kemudian ni je kan. Tapi tahu maulid ni soseng kan. Dia kata ada kata ni yang WhatsApp message ni, dia kata maulid beragak-agak ni pun membazir duit ni, beragak-agak ni lebih kurang perarakan terpusam macam tu ni. Padahal kita beragak ni dia sama kan. Tuan-tuan ada tengok nak video, tengok je lah kan. Dia rasa macam tak tengok, sibuk baca Quran, zikir dah tu kan. Ada video dekat Bukit Bintang Sarawak, dah tengok lah Tak pernah sejarah takat saya hidup 50 tahun lebih umur saya ni, belum ada lagi saya tengok Bukit Bintang Sarawak. Tuan-tuan tahu Bukit Bintang tempat apa kan? Belum segala macam bentuk mungkar maksiat ada. Tuan-tuan sebut apa nama senarai dosa-dosa, termasuk kalau kata syirik pun ada ke situ. Agak ada, betina, zina ada, judi ada, sebut-sebut ada benda. Boleh kata semua belum ke situ. Tiba-tiba ada perarakan salat, bagus. Usaha menenggelamkan kemungkaran kemaksiatan. Agak-agak apa dorongan yang bawa pergi situ? Kalau tidak kaitan dengan jasa orang tua-tua dulu yang kita warisi hari ini, tu yang mampu nak bawa ke Bukit Bintang. Kotak macam mana? Tu tahu dengan mungkar maksiat. Tu kalau Allah nak turun musibah, memang layak mana-mana. Dan kalau turun kita pun kena sapu. Kita pun manusia. Dia bukan besok-besok. Dia salawat dia besok-besok je. Mungkin salawat kita dengan maulid di pada pagi tadi ni mungkin lebih hebat lagi. Dengan mandang, dengan budak-budak, dengan sodak-sodak semua kan. Ini tak ada. Adalah mandang semua tu ada. Tapi simple-simple je. Tapi orang yang bergagak ni beribu. Betul tak? Begitu. Mungkin tak sampai puluhan ribu, tapi kalau takat-takat 5-6 ribu saya rasa lebih. Dan 5-6 ribu lebih bergerak. Dia keliling tempat segala cowok mungkar maksiatnya ada tu, bergerak. Apa salawat dia tu semua tak ingat dah. Itu salawat dah ada lah kadang-kadang. Tengok tu, Masya Allah, ni petanda-tanda barakah daripada apa yang dipertahan oleh generasi tua dulu. Datanglah sama-sama sumbang ke barang dulu mengenali ikut warna. Yang salah tu salah, nak buat tahu bapa kesan gitu nampak ya. Jadi jangan dikata kalau lebih kurang bid'ah tak ada pesan. Kita tengok kesan tu pun dah kita kata dalil lah. Apalagi memang ada dalilnya, ada ayat Quran, ada hadisnya, dalil untuk mempertahankan maulid ni. Memang benda yang patut kita pertahankan. Memang benda yang dianjurkan, digalakkan. Bahkan mungkin boleh kita kata dituntut hari ini dengan suasana fitnah,
kemungkaran, kerosakan dan kebinasaan akhlak, terutama budak muda-mudi. Tu yang jadi sebab pondok ni perlu dipertahankan. Betul. Tengok saja apa jadi kat luar sana. Sekarang disodut batu benar-benar luar daripada barang. Dulu mana kita nak jumpa tuan-tuan dan saudara bertindik bagi hidung ni. Tak jumpa tu. Di tengah ni tindik, tapi ni mungkin ada nak paling. Tapi yang ni Melayu cerita tindik tengah-tengah. Kita long kobalong kan marah. Bau lagi bunyi. Tindik bosan di mana dapat? Berdebat nak tengok Islam suruh apa? Tindik ya perempuan boleh berhias. Tapi dah mau lebih hebat tak haram hukuman. Tindik sini ikut orang-orang Yahudi Nasrani apa? Kan? Kita payah nak jumpa the essay ni. Saya rasa lah essay ni generasi yang menempuh dua zaman berbeza. Zaman orang tua yang dulu pernah menempuh zaman Jepun, saya tak pernah tempuh Jepun. Tak pernah tengok orang Jepun. Tengok, tak ada dalam TV, jumpa kat Somban, jumpa sosek tu adalah di zaman Jepun menjajah ni. Ada. Tapi zaman hampir nak saya lahir 72, tu Jepun keluar tahun Moji. Oh lama juga kan, tak jauh juga, 30 tahun lebih kan. Tak jauh. Tapi saya sampai lah menempuh zaman yang lebih kurang orang susah di motong, yang basuh kain, pergi temotong tu, yang pergi apa ni kan, di sungai, sawah padi. Sampai zaman tu dan sampai menempuh zaman canggih budak sekarang. Dua zaman tu saya aji pun sambung kan. Tapi ada yang menempuh dia tak reti canggih tu, dia tak reti tengok apa benda dia tak reti. Saya reti lah sikit. Jadi sampai menempuh dua zaman. Zaman pakai basikal chopper dengan zaman mau pakai motor kapcai kan. Ada. Jadi boleh dibuat bandingan dan boleh dibuat pemerhatian kat situ. Dulu tak jumpa budak-budak lelaki pakai gelinya. Gelinya tu tak gelinya. Pakai gelinya ni. Anting-anting. Masa pelumpu tinting ni kan gombau tak pakai tinting tu gelinya. Ya. Tak jumpa lelaki pakai gelinya. Sekarang basah sepah. Dan lebih menakjubkan, kita pun confuse nak kata apa. Yang pakai gelinya masuk surau, Allah Akbar semayang dah. Kita pun confuse. Ada gelinya masuk semayang. Saya jumpa. Bagus dah semayang tu kan, bagus dah. Tapi yang tergantung ni nak kata apa ni tak boleh. Hukumnya haram, dosa, terkutuk, laknat sebuah hadis. Tapi tak semayang tu tak bagus. Kewajipan yang dia nak kalau boleh. Kita confuse. Tentang tak essay takat ni. Saya risau, bimbang betul. Pasal apa? Saya jumpa ada satu budak. Budak ni saya tak tahu lah. Kalau nampak sekali lebih tu macam di sekolah menengah. Dia antara sekolah menengah kita satu untuk sekolah rendah. Betul-betul. Bertattoo dia. Dia bukan tattoo cucuk tu. Tattoo yang boleh sementara yang boleh basuh. Dia tattoo. Ya dia jual tu. Tak tahu lah kat mana Shopee ke apa. Dia lokek, lepas tu dia lokek. Ada macam tattoo. Perasan tak? Tuan-tuan sibuk baca Quran ni kan, zikir, latin Quran, nak sampai tengok benda semua. Ya, saya jumpa budak pakai color. Tengok longan ni bertatu. Ingat tatu betul tak? Dia rupa dia boleh beli. Ada kontes dia boleh lokek tu. Tu budak. Cucu tu lain lah. Hukum sama ya, tatu gambar sama. Dosa. Ini kan ulama kata yang mencorak atau nak kahwin tu kan. Besok India ambil kan. Corak itu tak boleh. Bukan orang Melayu kita. Nak kahwin ni, orang kata tak boleh, lagi tak boleh, lagi dibuat. Lagi kata tak boleh, lagi sampai longan dia buat. Betul tak? Orang kata lagi tak boleh, ulama kata tak boleh, lagi tu dibuat. Kita boleh, kita tak boleh. Dia dibuat. Kan warning tu. Kadang-kadang mak dia kau buatlah. Ustaz kata tak boleh lah ustaz. Mak dah apa boleh lah ustaz tu tadi. Boleh tak kata dia tu. Kapan ni? Itu mak berapa tahun? Mak ni lah kau anak last kali nak tengok sebelum mak mati. Betul nak mati dah jangan tengok. Nak mati lagi dah tengok benda tu.
Nak mati dah patut lagi kata jangan boleh. Yang dah lepeh-lepeh ni boleh lihat. Ni umat nak mati dah, janganlah buat yang lepeh-lepeh dah, sudah lah anak-anak lepeh ni buat macam kan. Yang last kita usah. Tak dia balik. Ni dah semak nak tengok sebelum mati dah. Kalau dah mati dah baik tengok dah. Kepal ni nama tu. Ni masalah. Di panduan kita tu siapa? Kan? Dia ambil tu pasal daripada barat ni. Ya yang elok boleh ambil, yang elok-elok. Yang tak elok pun banyak betul kan? Tuan macam tak setuju saya kan tak apa lah. Macam mana? Tapi itu hakikat yang ada. Yang orang tua gaya tua. Yang muda gaya muda hanyut. Ada tak orang tua hanyut? Malam-malam minyak 2-3 minggu dah mati. Pakai minyak wangi apa pun dah bawa apa baru saya dah. Dia tak sadar gitu. Tak sadar. Saya singgah satu restoran tu macam dunia tepi jalan. Dia singgah nak makan. Sedang nak makan tengah hari. Saya nampak satu orang tua, seorang Cina, seorang Melayu dah tua. Apa buat main dam. Saya sampai dia dah main dah. Ya. Saya dah selesai waktu zuhur. Saya sampai, bolehlah anggap kita nak sangkau baik dah zuhur dah. Saya duduk situ lama, lokek-lokek nak asam. Dia masih main lagi. Kalah buat dia. Menang buat dia. Dan seorang Melayu, seorang Cina tak apalah. Cina tu dia bukan ada hukum hakam haram kepala tak ada. Kan kasus pendek. Masalah yang tanya kita kalau dah umur masuk 60 lebih kalau macam tu gaya hidup payah cerita. Ya. Kan? Kalau buka kitab An-Nasaih, okey? Dia bahas tentang umur. Dan ada disebut situ kalau orang umur dah sampai 60 tahun buat bunuh-bunuh tak semoga, buat bunuh-bunuh dosa, pula tu bercampur berterusan, tambah terbabit dengan perkara dosa-dosa besar 60 lebih dah. Itu petanda alamat Allah nak beri sul khatimah wal iyad billah. Betul. Ya kita tak pasti tak dihukum, tapi kalau tak kita bimbang betul kan? Sebaliknya, kalau Allah Ta'ala beri umur dah 60 lebih, suka masjid, suka salawat, suka maulid, suka benda-benda baik lah. Nak selokah, diselokah betul. Nak baca Quran, dibaca Quran betul. Ni kalau betul, itu alamat dan petanda Allah nak beri husnul khatimah. Itu kan elok tu. Azan dulu. Itu kan elok tu. Dia benda tu yang penting tu kan. Kalau yang nak umur macam saya ni, dia umur dah ni, dah masuk 5 series dah umur kan. Tapi nak banding tuan kebanyakan yang depan sini, saya ingat lebih tua dah lagi. Mungkin ada sebahagian yang panggil apa kat saya kan, panggil ayah kat saya tu kan. Jadi ni umur tidak tahu. Bagi umur kita tetap Nabi kata amal ummati ma baina 60 wa 70. Umur mana aku tahu 60 70 tahun. Bukan bohong. Bukan nak orang tua mati dulu di orang muda banyak mati dulu. Orang muda pun kono syukur-syukur. Nah, orang muda lah kan. Orang muda nak ke depan. Payah. Kalau masjid aktiviti masjid bukan kata tak ada, tapi nak buat perbandingan antara orang muda tak kira lagi perempuan yang bersama-sama dengan aktiviti masjid atau secara umum aktiviti kebaikan itu tak ramai banding dengan yang hanyut. Hanyut tu lebih ramai. Saya ceramah dekat satu tompek. Dia mula Felda, mana saya ingat Felda. Felda ni tu tuan masjid dia semua sah boy. Kan? Masa duit banyak lebih. Kalau takat ni 2 kali ni sah. Cantik. Masjid Felda setakat kalau dia jemput saya ceramah ke Felda. Masjid besar, cantik masjid ni. Biar orangnya tak ada. Kurang bukan tak ada lah, kurang tu masjid. Padahal yang duduk Felda tu saya rasa lah sebagai perhati orang Islam itu tak. Tapi yang saya masa tu ceramah adalah ceramah maulid ke apa saya tengok kan orang muda 2 orang ni, 2 orang yang muda. Yang lain orang tua. Yang longang 15 minit bentar lelap. Habis tak apa dah lelap dah biasa mana kan. Itu pengaruh usia. Baik mahluk kan duduk masjid. Tapi itu hakikat yang ada.
Saya baca satu artikel, masa itu Nasrul Kabar Berita Harian, saya tidak lama lah. Ya. Saya tak ingat ada satu negara ko ataupun satu negara Malaysia ni ko yang buta huruf dengan Al-Quran tidak kurang 1,5 juta. Tak boleh baca Quran. 500,000 ni bukan angka yang sikit dah. 500,000 tak boleh baca Quran. Nabi tinggalkan dua perkara. Kau tak rasa set senang lagi kau pegang pun ni. Ya. Nabi kata Quran dengan hadis, kitab dengan sunnah. Baca pun tak boleh. Nabi kata kalau kau pegang kau tak rasa set, baca pun tak boleh, pegang tak sosial tak. Paling tidak pun kita kata mudah pada sosial, mudah ke arah kesesatan. Baca tak boleh. 1,5 juta buta huruf mana huruf pun tak pernah. Bukan nak kata baca, huruf pun tak pernah. Masalah. Ya, masalah. Saya pernah diambil sebagai penasihat syariat satu company. Tak lama, setahun. Jadi taklah banyak tugas saya tau. Ya. Suatu ke Pulau Terengganu, sebulan kadang pergi sekali, kadang 2 kali masuk pejabat. Sebab tugas saya tak banyak. Cerita zakat, macam mana nak ni, nak apa, nak duit-duit yang masuk pada syubhat atau apa. Sebab pokok 100% Islam. Wajib pokok itu tutup aurat dan semayang. Bagus. Dia kalau interview masa tu nak ambil 2 pokok. Satu bab IT, satu bab saya tak ingat lagi, 2 pokok. Ya. Yang datang lebih pada 30 orang, 40 lebih orang. Ya. Datang interview ambil 2 je. Terus kalau tempat dah dengan nak Selangor, Johor, Johor pun ada masuk. Ya, sebab gaji dia boleh tahan tinggi. Syarikat swasta. Jadi di interview ni ada kompek masuk biliknya 3 kompek saja. Saya ni bilik yang pertama. Tanya hal-hal agama je. Tak ada mau pedaknya. Masuk dulu dalam bilik 3 ke 5 minit. Tak ada lama mana. Saya pun tak suka lama. Tanya antara soalan yang menjadi panduan ke saya sendiri lah. Buat apa yang saya perlu tanya. Aurat, solat macam tu. Dan bacaan solat. Ya. Ramai yang tak boleh baca Fatihah tuan-tuan dia kan. Baca Fatihah. Betul. Saya kata, saya tak tanya kau semayang kau tidak. Saya kata baca iftitah. Dia tak faham iftitah tu apa. Saya kembali. Belum semayang lepas takbir kita baca Allahu Akbar kabira. Okey, ada yang boleh sambung, ada yang tak boleh. Ada yang bertukar-tukar Fatihah dengan iftitah. Mungkin sebab dia nervous atau apa-apa. Tapi ramai yang tak boleh. Mana kalau Fatihah tak boleh, semayang tak boleh. Dan memang saya percaya yang kata lebih kurang 1,5 juta buta Quran ni. Tapi itu pula ada satu orang perempuan dalam pada saya interview, satu orang perempuan. Saya tanya punut tadi, termasuk saya tanya punut. Banyak punut dia tak boleh jawab. Fatihah tu dia boleh baca, Fatihah dia boleh baca, Allah boleh baca. Saya baca punut, saya kata punut je tak boleh. Ada surah saya suruh baca, tak boleh. Ya, banyak punut tak boleh. Dan saya daripada jawapan daripada soalan saya itu simpulkan memang dia tak semayang. Saya nak tanya soalan terakhir. Saya nak tanya, saya tengok soalan apa saya nak tanya. Ini soalan terakhir saya nak tanya dia. Sekejap saya tanya dia, tak sampai 3 minit pun. Dan terakhir saya nak tanya saja, dia tanya saya pula. Jangan, dia kata, cik, dia panggil saya cik. Cik, saya nak tanya lah. Apa kaitan kocok yang saya nak buat dengan soalan-soalan cik ni? Soalan saya tanya Fatihah, soalan saya tanya iftitah, tanya kunut. Bayangkan dia boleh tanya apa kono-kono kocok saya dengan soalan ni. Dah bayangkan. Perempuan tu dengan muka garam dengan muka tak puas hati saya berapa. Jadi anak saya tak jadi tanya soalan akhir, saya suruh dia keluar. Ya. Bayangkan. Dan budak tu memang gagal.
gagal. Saya yang gagal kan. Saya pergi jumpa bos, saya kata budak ni mangkas mayang ni tu, saya kata payah ni. Dan dia bila saya cuba mana, ditanya saya tanya apa, oh tak apa. Memang dia gagal lah kat dia. Tapi koin ni situ. Orang fikir duit, fikir rotor, fikir pangkat, dia tak fikir agama. Itu kesimpulan saya lebih baik daripada jawapan budak ni. Dia fikir kocok dia dapat duit, balik rumah dan beli barang apa yang dia nak daripada hasil kocok dia daripada duit. Semaya ke tepi, bukan ke tepi dulu, langsung tak. Bab orang dia lah, dia masa datang interview dia pakai tudung elok apa lah, ya. Tapi lepas tu tak tahu. Tapi kalau sembahyang paling utama, tak baik. Harap macam mana dengan yang lain. Itu yang ada orang polik. Itu yang ada zaman sekarang. Penuh pula sekarang kita dalam keadaan sampai dengan tolu apa mahal orang itu yang disobot-sobot sekarang. Banyak bodoh-bodoh yang mahal. Sekarang cerita nak pergi hospital susah. Nak pergi klinik yang berbayar susah. Nak pergi hospital beratur berjam-jam. Nak pergi klinik bayar mahal. Baik pun mahal. Pergi klinik nak tunggu lama. Kawan saya mama duduk daripada pukul apa? Pukul 4, pukul 10, pukul itu pun kira capek. Ya. Tu lama. Kita nak buat macam mana? Tak boleh salah satu pihak mana-mana. Itulah benda yang kena tempuh. Dalam keadaan sempit, duit susah. Agama pun nampak. Saya nak cerita dengan kursi dengan tuan-tuan sikit lah. Kursi ya. Dengan semua lah. Pagi tadi saya ada apa? Buat khatam. Saya tahfiz dengan kawan ada kawan di Senawang, madrasah tahfiz Az-Zain. Pagi tadi khatam seorang pelajar hafal habis menyelesaikan 30 juzuk Quran. Sebelum ni kita ada buat ya, majlis khataman selesai hafal 30 juzuk Quran. Cuma tadi agak istimewa bila pelajar yang habis hafalan ni umur dia 13 tahun, habis 30 juzuk, dan dia adalah kanak-kanak autism. Tahu autism? Kanak-kanak autism boleh hafal 30 juzuk Quran. Ya, autism ni kadang-kadang ada masa dia kau ngamuk-ngamuk, ada masa dia duduk sorang-sorang, ada masa ada angin lah, ada angin. Boleh hafal 30 juzuk dan hafalannya mantap. Ada orang yang hafal bila tobuk-tobuk balik dia jam, tak boleh. Ada ayat dia boleh sambung, ada ayat dia boleh sambung. Ni tobuk boleh sambung, tobuk boleh sambung. Lebih hebat kita tobuk, besok tobuk satu ayat suruh sambung. Ni tobuk suruh baca yang belakang. Baca ni sambung yang belakang. Ni tobuk reverse nama. Bila sambung satu ayat yang belakang apa? Ayat ni yang belakang apa? Boleh tak sambung. Hebat dia ni. Autism 30 tahun. 2 hari sudah masuk radio negeri kan. Besok kata akhbar sinar pula na NTV semakin dapat pendedahan dia. Saya nak membahakan, saya cari juga mana rasio budak ni boleh jadi istimewa macam ni. Saya agak-agak saya tu tepat. Saya jangkau, saya rasa budak ni hebat sebab ni memang tepat. Apa jagaan saya? Omak. Doa omak. Saya korek baru ni secara directly dalam temu ramah apa semua tu. Saya dengar-dengar, saya korek. Omak ni, cep mas anak dia ni daripada kecil sampai 3 tahun setengah tak boleh cakap. Tak ada benda boleh cakap. Ya. Tak boleh cakap. Sorok boleh, tak boleh cakap. Tak ada perkataan dia cakap sampai umur 3 tahun setengah. Tapi umat ni berdoa tiap-tiap hari. Sehingga doa itu ditulis otak depan, ikut skrip yang umat itu sendiri buat. Doa. Sampai dah besok dah hafal tak apa, doa sama tiap-tiap hari. Doa. Apa doa? Bagilah dia ni boleh cakap lancar, bagilah dia ni boleh cakap lancar di samping dengan Quran, umat tiap-tiap dapat dia dapat. Dapat bercakap elok daripada tak bercakap tak berhenti nak berhenti lah.
Oh, cakap ke pula balon. Tapi dia ada satu kelebihan, mudah menangkap ke balon, mudah hafal. Omak boleh CD ke semua tu, CD ke apa tak, dia beli dia jalan bacaan Quran, boleh ingat. Jadi omak nampak lebih tu mula dia halau ke situ. Baca qana huruf, boleh baca semua. Akhirnya yang lebih hebat, istimewa budak ni bukan setakat hafal 30 juzuk Quran, tapi rekod daripada madrasah yang saya buat dengan kawan ni, madrasah Tafsir Azim ni, ini adalah rekod budak hafal 30 juzuk Quran dalam tempoh setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan, start dari awal. Habis setahun 6 bulan. Betul kan? Ini daripada mana? Kita nak generasi yang macam ni. Bukan mengapa tak baik pada lain. Tidak. Satu benda poin yang besar lagi saya dapat, kalau kanak-kanak yang istimewa autism macam ni boleh capai benda tu, orang lain pun semua boleh. Allah sebut dah, walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah bermudahkan Al-Quran untuk diingat. Saya ada satu orang guru namanya Syekh Muhammad Basar, Syekh Muhammad Nur daripada Terengganu. Saya ada guru Quran, saya ada 8 orang. Dia salah seorang. Dia ni cerita dengan saya, berguru dengan dia setahun baca Quran. Dikatakan dia antara bacaan hafiz Quran yang paling ingat dan bacaan yang bagus, paling kuat ingat ni. Masa saya belajar dengan dia, umurnya dalam lingkungan 50 lebih lah. Ya, 50 lebih. Jadi dia cerita dengan saya dan juga kawan-kawan yang belajar semua dengan dia lah. Masa tu pagi baca Quran. Jadi cerita, kadang dia suka cerita, mana dia cerita dulu ada seorang tua pencen. Dulu pencen umur berapa tahun? 55 kan, sekarang 60 kan. Nabi Kobar umur mak aku antara 60 ke 70 tahun. Umur pencen 60 tahun. Pencen hari ni, besok padam. Jadi dia kata umur pencen 55 tahun pencen. Bila pencen, dia ni jadi suka mengaji Quran dan dia elok baca kan. Bila pencen dia nak ngisi, masa pencen tak mampu. Saya ada jumpa satu orang tua, baru minggu sudah saya jumpa. Dia pencen Navy, tentera laut. Dia kata sebelum pencen seronok, sebelum pencen syok, fikir pencen banyak relax, banyak. Bila dah pencen tak tuan-tuan lah dulu bila duduk rumah, bertahan 2 minggu je, buntu kepala duduk rumah. Poi bergerak pagi-pagi dengan rumah keluar, balik buntu lagi. Poi pula berjalan, tak boleh. Dia nak kerja juga. Dia nak kerja juga. Kerja dengan bidang ni dia minat. Sekarang dia kerja lah, konon-konon dengan bidang ni lah. Macam tu lah orang ni pencen. Dia ni minat Quran, baca pun elok. Dia isi masa-masa pencen ni dengan baca Quran. Ada kelas Quran poi, baca khatam ulang. Mungkin sebelum tu 2 bulan 2 khatam, pendek sebulan. Itu cerita saya tak ingat spesifik, tapi semakin lama semakin pendek masa. Sampai boleh 1 minggu mungkin 1 ke 2 kali khatam seminggu. Dia dapat khatam banyak kali. Ringkas cerita 10 tahun dia baca ulang, khatam ulang, baca. Akhirnya dia hafal 30 juzuk Quran. Orang tua 55 tu pencen. Dan Allah kata aku permudahkan. Dengan syarat kau sendiri nak. Kalau tak nak pun tak dapat. Elok baca tapi kalau 55 baca pun ta dengan ba pun dah tak tahu arah titik mana teh nombor bawah 1 ke 2 titik itu tak dapat dah. Kan? Boleh lagi lah. Tengok keadaan. Jadi memang nak elok baca. Jadi dia push diri dia baca. Bukan ni yang untuk hafal pun, baca ulang. Kita pun kalau baca ulang satu benda, tak kisahlah kata 5-6 kali satu muka surat kau, baca tiap hari, ulang, habis ulang, tak payah tunggu lama.
3 hari boleh hafal dah. Betul tak? Ni cerita orang tua lah. Kalau budak-budak baca dah berapa kali ulang boleh hafal dah. Kalau kita ambil masa lama lagi, ini tu dah habis 10 tahun lebih kurang. Akhirnya dah hafal. Bila dah hafal Quran, tempoh singkat Allah ambilnya, meninggal, bawa 30 juzuk Quran. Tak syok. Syok kan. Itu kalau tarawih. Sini saya tak tahu dah. Masjid ni ada imam jemputan kau tidak kau. Tapi kadang-kadang ada sebahagian masjid masuk Ramadan dia akan cari lah, macam cari siapa imam jemputan, pek seorang, kadang pek 2 orang. Dia kadang tanya-tanya tu, kau tak masjid kita ni tahun ni nakkan imam jemputan ni, tolong cari tak apa. Dia ada kadang-kadang kontek-kontek tu ada pek. Tapi kadang-kadang ada yang besok-besok, kadang ada yang baca laju. Dia kita minat yang laju tu copek siap kan. Sudah, kalau boleh Fatihah tu senapeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolin tu 2 tangan ni tu. Copek siap kan. Ada tempat yang baca solat kan. Kita kau mau baca dia rasa macam Mekah, padahal Mekah belum bagi tu kan. Sejak Mekah saja dia. Kan. Ada yang baca solat. Jadi macam mana? Kalau imam-imam sound system pun solat, dia yang mempengaruhi solat tu pun sound system dia juga. Sound system solat, imam pun solat, mutu kan solat baca Quran. Macam lengok dia, rakaat pertama lengok imamnya, rakaat kedua lengok imamnya. Kalau 21 rakaat, tiap-tiap rakaat lain-lain lengok kata ambil tu solat kita. Wa inna sabirin. Dia contoh bawa papih dah rukuk dah ni. Kalau boleh nak sambung lagi macam pula solat ni kan. Kalau yang besok-besok nak selesai ni jadi padahal baca lazim alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Dia batuk pula dia. Padahal itu yang tengah solat mu Nabi betul tak? Itu kalau tak solat ataupun yang kita biasa dongang tambah pula kita membudu ke imam lagi lah sampai ke seorang tu dia bila nak nanti imam ni je. Lagi pegang imam kalau baca solat orang baca solat, imam syari baca, imam macam-macam seronok menenangkan hati pun tak ayu tenang hati kita baca ni Quran seronok kita itu kalau baca Quran. Jadi kalau kita dengan Quran seronok, ada kebaikan yang banyak. Tambah kalau dalam hadis Nabi SAW menyebut man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya. Nabi kata barang siapa yang baca Quran kemudian beramal dengan apa yang ada dalamnya, tambah kalau dihafal Quran lagi, Allah akan apa bahasa kita masukkan kepala apa tu? Bahasa apa? Yang letakkan kepala agung tu apa? Pemasyuri tu. Mahkota. Allah Ta'ala akan masukkan ke kepala kedua orang tuanya mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih hebat dan lebih elok, lebih cantik, lebih sempurna daripada cahaya matahari di dunia. Untung tak kedua orang tua. Untung anak tak hafal tu, tak hafal. Baca elok, kadang semua bapak kau ada naik jadi imam ni. Dia jangan-jangan sekali balik duduk asrama contoh Tapi orang pakai tahu budak ni solat bacaan. Pak dia tarik ke depan. Baik ke depan kau imam. Hari Jumaat suruh sujud jadah. Kalau imam yang besok-besok ada yang boleh baca batuk kojab, Cokah dah selesai sejadah nampak dia. Baik kau ke depan je. Baca dah copek sudah, solat pula baca nak. Memang Allah letak kemuliaan Quran. Anak tu pula kau naik, omak pula kau sama apa, kau sama. Apa dan nama itu Allah siapkan mahkota di akhirat. Bayangkan. Itu hadis Nabi bang. Bukan kata siapa-siapa yang tepi-tepi jalan buat-buat kosong ni. Ni Nabi cerita ni. Nabi tak pernah bohong. Kita yang buat omongan. Nabi SAW kata kedua orang tuanya akan dimahkotakan oleh Allah Ta'ala.
Punca dia anak. Pasal apa? Pasal anak jadi macam tu di antara sebab usaha orang tua. Sebab tu orang tua pun dapat kemuliaan daripada Quran yang ada di dalam anak. Hafal tidak? Hadis tu kata tak hafal tu. Hadis tu kata anak ni rajin baca. Baca elok, tambah dia amal pun yang dia baca, tu dapat dia amal apa? Tambah kalau dia hafal Quran. Betul tak? Kita kena ada target. Target apa? Target bila dah masuk dalam tu. Kita bukan target hidup kita di dunia semata-mata nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tak. Macam mana kita nak settle dalam tu? Masuk hidup di dunia je lah. Sudah di dunia ni. Lepas Nabi SAW subuh kita baca doa setiap kali semayang, lepas selesai Fatihah sebelum beri salam. Baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Minta lindung dari azab kubur. Nabi SAW kata bila seorang tu dah masuk dalam kubur, terputus amal dengan dunia, melainkan 3. Salah satu apa? Anak saleh mendoakan dia. Hadis yang lain Nabi SAW sebut innal mayyita fi qabrihi kal ghadiqil mutawwith tulhiquhu da'watan yang tadud da'watan tulhiquhu min ummin aw abin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kana habba ila min dunya wa ma fiha. Nabi kata seseorang bila masuk dah dalam kubur, Nabi kata seorang mayat, seorang jenazah, seorang yang telah meninggal dunia masuk dalam kubur, dia umpama ghariqil mutawwith, orang yang lemah yang tenggelam timbul. Lemah orang timbul tu dalam kubur. Kenapa jadi macam tu? Yang tahu dakwatan, menanti-nanti dan menunggu doa daripada siapa? Ummin, amak abin, apa akhin, dik-beradik sadiqin, kawan dinunggu benda tu. Fa idza lahiqathu, apabila sampai saja doa-doa daripada kelompok yang disebut tadi ni, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih disukai, lebih mahal daripada dunia, kekayaan dan isi-isian. Kekayaan dunia dan isi-isian. Takat Fatihah saja anak yang dia Al-Fatihah. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa paksa, tak ada siapa beritahu. Tinggal mak ai dah beri, tinggal ingat apa ai baru tahu sudah. Al-Fatihah, ya Allah, mak apa dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai di sana, sono mak apa. Tu hadis Nabi kebal. Ataupun jalan-jalan kubur, beri salam ke ahli kubur. Tapi pastikan kubur Islam dulu, paling. Assalamualaikum, mau jalan. Assalamualaikum ya ahli kubur, antum sabiqun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Ghafarallahu lana wa lakum, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Doakan macam tu. Sekurang-kurang assalamualaikum lah. Assalamualaikum ya ahli qaumil mu'minin. Contoh, assalamualaikum ya ahli kubur, itu salam. Salam itu juga daripada doa. Itu lebih mahal. Assalamualaikum tu lebih mahal daripada kayu dunia Indonesia. Bukan dunia, isi-isi sini. Mana ada orang pernah ada kekayaannya macam tu. Sekarang tu orang paling kaya dikatakan Elon Musk, betul kan? Pemilik kepada syarikat Tesla, yang syarikat pertama yang mengeluarkan kereta elektrik. Dikatakan dia manusia paling kaya di dunia sekarang. Kat sana saya ada 300 bilion kekayaan. 300 bilion. Itu yang terakhir saya baca lah, mungkin dah meningkat apa-apa. Dan dikatakan dia berniaga mengalami kerugian sebelum ni, terutama masa PKP ni, kerugian ni berapa ratus bilion, menyonggi ya, ini kayu. Kita RM30 hilang mencakar cari. Kan? Kayak mana kedai kita singgah, semua singgah balik. Kau ada jumpa tak RM30? Kat masjid kan, ismayang Allahu Akbar, poin dekat kereta. Mana poin dia RM30? Tak ada RM30. Naik balik ke masjid tu jumpa duit RM50. Sakau tu. Yang dia hilang RM30, dia cari jumpa RM50, kira dia punya. Dia rembat dia tu. Tu ahli masjid, tak masjid lagi parah lagi. Kan? Dia orang paling kaya, Elon Musk. Kan? Tak ada dah dia kaya, tapi kaya dia tu taklah sampai dia beli Malaysia yang tak seberapa besar ni. Malaysia kan, Sabah boleh tak dengan duit dia boleh? Tak boleh. Apalagi kalau cerita alam dunia ni semua, ni bumi kecil.
Yang katalah ambil makna bumi ni kan, tak ada pun orang yang sekaya semua keliling tanah bumi ni dia punya, tak ada. Walaupun ada orang pernah berusaha ke arah itu untuk berkuasa, dengan kuasanya orang-orang manusia atas muka bumi mana-mana corak di bawah kekuasaan ni, tak ada, tak pernah wujud dalam sejarah. Walaupun ada usaha ke arah itu, tak pernah. Jadi dalam kubur besok dapat assalamualaikum ya, lebih mahal daripada kekayaan bumi semua ni. Assalamualaikum biji. Kita tak dapat apa? Belum dapat lagi penghayatan yang sempurna seperti alam gaib. Tapi bila sekali dah sampai itu, baru kita rasa kebenaran Nabi SAW semua tu. Tapi dah apa lagi? Dan dua dan tu tak boleh dah. Sebab tu kita dalam urusan rezeki, kau ingat 3 perkara supaya kita tidak mudah tergelincir dengan kekufuran. Selalu menyalah-nyalahkan takdir, paling kurang menyalah-nyalahkan orang lain, walaupun sebenarnya orang itu tidak salah. Cuma rezeki Allah Ta'ala itu tahan daripada dapatkan kita. 3 benda ni kena fikir. Mana ada cicik sana satu terjerumus kita ke arah kekufuran kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur. Apa dia 3 ni saya kongsikan, mudah-mudahan kita semua-semua boleh dapat benda ni. Pertama, syukur bila dapat. Nombor 2, sabar bila belum dapat. Nombor 3, redha bila diambil. 1, syukur bila dapat, syukur. Maksudnya syukur, alhamdulillah. Syukur tu apa? Syukur tu tambah kebaikan kita, tu tanda syukur. Tambah sembahyang ni, tambah sedekah ni, tambah macam-macam lah, tambah Quran ni, lagi banyak nikmat Allah juga dia, lagi banyak Quran contoh, lagi banyak tambah rezeki Allah Taala dia, lagi banyak sedekah contoh. Itu sebab umpama. Nombor 2, sabar. Ini dah satu tingkat naik susah. Syukur tu besok mudah, naik 1 step payah. Nak sabar, sabar bila belum dapat. Usaha tak dapat lagi sabar, usaha tak dapat lagi sabar. Dah lama dah, masuk 5 tahun dah lepas daftar. Iya, sabar. Nuh alaihi salam 950 tahun dakwah, 80 orang ikut dia, sabar. Urusan dakwah lah. Ya, urusan rezeki lebih kurang kiasan. Yalah kita bukan nabi, ustaz dan yang, tapi itu kan jadi pengajaran. Allah Taala kata faqsusil qasas. Ceritakan apa dalam Quran supaya fa'tabiru ya ulil absar. Ambil peringatan. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berfikir? Cerita tu bukan saja-saja. Tu kita. Sabar bila lu dapat. Buih. Yang ketiga yang paling payah. Redha bila diambil. Dapat syukur, alhamdulillah. Boleh pergi masjid sedekah, boleh cari orang susah bagi, boleh kongsi dengan kawan-kawan. Syukur. Alhamdulillah. Sabar. Lama kita buat kerja ni dan dah capai dah berkat daripada kesabaran dia. Berapa lama kau sabar ni? 30 tahun. Mudah dapat dah. Tapi ramai yang terjelepok jatuh bertiga ni. Dia dah salah, dia dah usaha elok 20 tahun, dia dah sabar, dia dapat kecapi apa yang diusahakan berpuluh-puluh tahun. Sono berpuluh tahun, katakan 10 tahun dia sabar dengan ujian semua dapat capai. Tapi Allah cabut setengah-setengah, yang cabut balik. Yang tu ujian sebenar. Allah ambil kau jap. Oh, dia dah mula ni. Semua kau punya masalah ni. Dia mula. Ni semua kau punya masalah ni. Itu okey ni. Ya Allah. Ramai lagi orang yang tak datang ke masjid kau dan kau pilih untuk kau cabut dari mana? Itu lagi list. Ramai lagi orang luar sana kaya daripada dulu. Semudah-mudah je usaha dapat. Kasih kecil-kecil anak apa. Yang ni 30 juta, ni 50 juta, dia 100 juta, dia 1 bilion dapat. Mudah-mudah ya. Masjid sekali pun tak pernah langkah masuk. Dan pergi masjid dia contoh. Dia tak cerita dengan orang, dia tak kuat-kuat sawah, tapi dia berlonting dalam ni. Dia melonting dalam ni. Dia dengan Allah je. Situ habis. Mutiku ni yang bahaya. Kita tak nak Allah nak uji kita sebagai itu, tapi Allah berkehendak apa saja nak uji kita. Sebab tu ilmu ada. Ulama pesan dalam kita nak menempuh ujian yang gaya ilmu kena ada, turunkan pada amal. Nombor 3 ni orang lupa.
Cari orang baik-baik untuk ngadu. Pertama ilmu. Kita amal hebat dah, melangit ilmu hebat, tahajud tak pernah tinggal dengan amalnya. Tapi orang baik tak ada orang dia. Jatuh dah. Tapi posan. Cari orang baik-baik. Kita tak boleh baik jadi seorang, tak boleh jadi baik seorang-seorang. Mustahil. Kecuali para Nabi dan Rasul. Mustahil boleh jadi baik seorang-seorang. Tak boleh. Kita perlukan orang lain. Cantik dah ilmu kita mengaji yang dah. Okey, amal kita turun, alhamdulillah. Tapi kalau kita bersorangan, syaitan masuk dia jontik sikit, nampak habis. Bergantung kat siapa kita perlukan orang lain. Sebab tu Nabi kata antara asas utama dalam agama ni apa dia? Ad-dinu an-nasihat. Agama ini nasihat menasihati. Duk seorang nasihat siapa? Siapa nasihat kita? Tak ada. Habis. Yang kita rasa betul sebenarnya salah. Yang kita rasa iya sebenarnya tidak. Yang kita rasa baik sebenarnya buruk. Itu yang takut. Tak ada orang nak beritahu. Walaupun ilmu melangit, boleh saja kita jadi salah dengan ilmu kita. Kerana pemahaman ilmu tu macam-macam cabang ni. Satu benar tapi dipahami dengan banyak cabang. Kau takut cabang yang salah yang kita bawa dengan kemahaman tu. Ya, jadi tuan-tuan, Nabi SAW dijadi Allah Ta'ala sebagai role model, petunjuk, contoh yang terbaik daripada segenap lapisan manusia, daripada segenap cara kehidupan. Nak abang apa? Abang makan, Nabi tunjuk. Nak abang muamalah, Nabi tunjuk. Nak abang niaga, ada contoh. Nak abang jadi ketua, ada contoh. Nak jadi bapa contoh. Apa saja tuan-tuan, apa dalam bab hidup tuan-tuan yang memerlukan contoh. Selaklah sejarah kehidupan Nabi, pasti jumpa. Itu Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita jadi orang baik-baik. Pilih kita untuk mengagungkan sunnah-sunnah Rasul. Kerana ini menjadi sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Cari ilmu macam mana cara itu dan ini yang pasti jejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Abu 'alaiha bin nawajid. Belajar tentang apa yang datang daripada Nabi, gigit dan geraham. Jangan dilepas. Allah tidak akan mengumpan kita ke arah kesesatan. Keberkatan daripada kebaikan dan kemuliaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingat, umat ini umat terpilih. Terpilih di sudut mana? Selama mana dia berada dalam kepompong ataupun dalam ruangan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang baik, togah orang daripada buat kemungkaran. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati hidup kita dan mencurahkan rahmah dan belas-kasihannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu kebaikan bagi kita di dunia dan kebaikan di akhirat, insya-Allah. Tuan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Boleh? Ya, boleh. Pertama ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu ini sangat-sangat menyuruh dan mengintah kita buat benda jahat. Satu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salah satu daripada hadis yang menceritakan tentang nafsu. Nabi kata a'da adumika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling jahat adalah di nafsu kamu yang ada dalam diri kamu. Perkataan seorang ulama menyebut tawaqqa nafsaka la ta'mal ghawailaha innan nafsa akhbathu min 70 syaitana. Peliharalah diri kamu, jangan sekali-kali terpedaya dengan
Dan jangan sekali-kali rasa aman dengan tipu dayanya. Kerana nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Itu nafsu. Kemudian macam mana cara nak mengurus nafsu? Satu, saya sebut nama kitab yang mudah untuk kita baca. Nama dia kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah karangan Imam Habib Abdul bin Ali Al-Haddad rahimahullah. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Di kitab ada dibahaskan bab nafsu. Dan kalau kita nak mengambil dari sudut yang disebut dalam hadis, satu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada satu kelompok, Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-faraj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaa' kama qala. Nabi kata, wahai pemuda-pemudi semua, barang siapa yang mampu berkahwin, kahwinlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara hawa nafsu. Tetapi kalau kamu tidak mampu, hendaklah kamu puasa. Kerana dia sebagai perisai bagi diri kamu daripada kerakusan hawa nafsu. Saya sebut hadis ini sebagai satu contoh macam mana kita nak menundukkan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ni sentiasa nak benda jahat. Pemuda-pemudi, nafsu dia lebih cenderung kepada arah memuaskan syahwat. Maka Nabi beri jalan. Yang tu apa ubah? Yang tu macam mana nak halang nafsu? Puasa. Yang boleh kahwin, okey, itu selesai. Tak boleh puasa. Maka kita situ boleh kita simpulkan. Pertama, cerita hawa nafsu ni perlu mujahadah. Mujahadah tu buat satu kesungguhan yang boleh kita tundukkannya. Apa dia? Amalan. Setiap amalan fardu itu berpotensi tinggi untuk menundukkan nafsu. Apa yang fardu? Sembahyang, tunduk nafsu. Puasa, tunduk nafsu. Haji yang wajib, setiap benda wajib berpotensi tinggi menundukkan nafsu. Sebab dia kewajiban yang menunjukkan tunduknya kita kepada Allah. Setiap kali kita tunduk kepada Allah, nafsu lagi tunduk berbanding kita terhadap kita. Kita tunduk pada Allah, dia tunduk kita. Kan? Satu. Nombor dua, bila bercerita tentang amal, asas semua amal itu ilmu. Mau tak mau, kena belajar. Contoh kalau masjid surau apa-apa ada wajib kita belajar. Dan niatkan belajar kita ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah Ta'ala berkati kita dan sebagainya. Itu di antara jalan macam mana kita nak mengawal hawa nafsu kita, kerana dia lebih jahat daripada syaitan. Wallahu a'lam. Gila ya, letih kan jawab satu soalan. Mudah-mudahan memang kita terima kasih diharap jawapan tu memuaskan hati, walaupun sebenarnya tidak sempurna jawapan. Sekadar itu tuan-tuan puan rahmati Allah, terlajak terasa bahasa, saya mohon maaf. Mudah-mudahan masa yang lain kita bersama lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.